Malaysia bukan terkecuali ataupun terpisah dari bencana banjir yang buruk. Kita lihat beberapa rekod saban tahun sebelum ini, kita sudah merekodkan beberapa insiden ataupun peristiwa banjir besar ataupun melanda beberapa buah negeri. Misalnya pada 15 Disember 2014 hingga 3 Januari 2015. Lebih daripada 200,000 komuniti terutamanya di Kelantan terjejas, sementara itu lebih 21 orang terkorban. Kalau kita masih ingat apa yang berlaku di Manik Urai, di Kuala Kerai, di Machang dan beberapa daerah di negeri Pahang. Kalau di Johor pula 2006-2007 itu jelas antara rekod banjir besar melanda negeri Johor yang mengambil nyawa sekitar 18 orang, sementara lebih 100,000 terjejas kawasan mereka, penempatan mereka, kawasan komersial dinaiki air dan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Kalau dari sudut angka-angka pada 2021, Selangor dan Kuala Lumpur tidak semena-mena banjir besar di Shah Alam, di Seri Muda, di kawasan Sepang, di Dengkil, di Kelang dan sebagainya, termasuk juga beberapa daerah di Hulu Langat terlibat banjir besar pada hujung tahun lepas dan mengakibatkan berbilion ringgit musnah dan ada juga korban nyawa di kawasan Selangor. Bagi kita lihat bagaimana impak perubahan iklim dan juga climate change ini, kita perlu lihat secara lebih holistik, bukan hanya memberi reaksi apabila berlakunya banjir ataupun bencana seperti menyediakan pusat pemindahan, bantuan makanan, menolong mereka yang susah akibat rumah mereka musnah ataupun total loss ataupun di bawah air dan sebagainya. Tetapi dalam jangka masa sekarang ini sudah sampai masanya kita memikirkan persediaan dari sudut preparedness ataupun mitigasi, adaptasi, kerana ia mampu mengurangkan korban nyawa, mengurangkan kemusnahan yang lebih teruk dan kita lebih resilient ataupun lebih segera bangkit selepas berlakunya banjir kerana kita sudah pun bersedia. Jadi untuk melihat perkara ini dalam kita menelaah ataupun apa yang diramalkan oleh Met Malaysia pada pertengahan bulan ini ketika peralihan monsun timur laut, beberapa negeri akan dilanda hujan lebih lebat, manakala apabila masuk saja monsun timur laut, dikatakan banjir besar akan berlaku di negeri-negeri yang biasa dengan banjir seperti di Pantai Timur, kemungkinan juga di negeri Kedah dan juga Selangor dan Pahang, termasuk juga di Perak. Jadi untuk melihat perkara ini, Ashraf lebih proaktif dalam melihat perkara ini, bagaimana kita berhadapan dengan isu banjir dan bencana alam yang ekstrim ini. Tidak keseorangan saya pada malam ini, saya bersama dengan Prof. Madya Insinyur Dr. Muhammad Fadil Muhammad Din, Pengarah Pelestarian Kampus Universiti Teknologi Malaysia yang kini berada di Skudai. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof, kalau kita lihat angka-angka dan juga dari data-data yang dikongsikan oleh dunia, termasuk juga para saintis kita dalam bidang klimatologi dan juga perubahan iklim misalnya, bahawa suhu permukaan global sekitar 1.0 darjah Celsius lebih tinggi dari 2011 hingga 2020. Ini merupakan antara angka ataupun peningkatan yang amat tinggi berbanding 100 tahun dahulu, misalnya 1850 hingga 1900. Jadi ini sudah pun diungkapkan oleh laporan IPCC kepada Badan Dunia dan laporan kumpulan kerja ini juga menyatakan jika dunia tidak bergerak ataupun tidak melakukan sesuatu, bahawa suhu dunia akan terus meningkat hingga 1.5 darjah Celsius hingga 2.0 darjah Celsius. Ini merupakan satu malapetaka ataupun darurat iklim yang tidak mampu kita hadapi. Jadi sebagai awalnya Prof, mengapa perubahan iklim dan juga isu pemanasan global ini kita perlu angkat sebagai agenda nasional dan kita menjurus kepada apa yang kita ingin bersiap siaga, apa yang dikatakan oleh Met Malaysia, dan episod-episod lepas itu menjadi satu pengajaran ampuh kita berhadapan dengan bencana-bencana yang akan datang ini Prof. Okey, terima kasih Astrawani. Saya rasa lebih sangat proaktif perbincangan kerana kita tahu bahawa pada masa dalam beberapa
tempoh yang terdekat ini, Malaysia sebagai satu sebuah negara yang telah pun mempunyai satu komitmen berkaitan dengan impak dan juga ramalan berkaitan dengan apa yang akan berlaku dalam tempoh yang paling terdekat dengan kita dalam tempoh 10 hingga 15 tahun daripada sekarang. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi bahawa sebenarnya berdasarkan kepada kajian terkini yang kita dapat daripada IPCC. Kemudian ada juga beberapa data-data tertentu yang kita buat secara lokaliti. Dia bukan hanya peningkatan suhu ini akan menjejaskan dari segi pemanasan global dan sebagainya, tetapi dia akan meningkatkan kepada air, maksudnya daripada limpahan. Tetapi kita juga kena melihat secara konsensus rantaian ataupun impak yang akan menjadi sebagai salah satu sebab utama bagaimana fenomena banjir yang tidak pernah berlaku dalam 100 hingga 200 tahun yang sebelum ini, ianya telah pun berlaku di satu kawasan ataupun zon yang kita kategorikan adalah kawasan yang agak landai ataupun kering. Uh, kerana ini adalah kita dapati daripada data 10 tahun yang dahulu, kita dapati dari segi kenaikan paras laut telah mencapai kepada 5 kilometer hingga 10 kilometer daripada muara sungai. Jadi ini menunjukkan bahawa satu fenomena limpahan air telah berlaku daripada kawasan laut, daripada kelautan. Dan ini ditambahkan pula dengan berlakunya perubahan secara drastik yang dipanggil sebagai microclimate ataupun perubahan cuaca di peringkat mikro, yang mana perubahan dari segi suhu ini akan membantu peningkatan secara drastik kepada proses pengeluapan dan menghasilkan hujan lebat yang kita jangkakan sepatutnya berlaku dalam tempoh antara setengah hari ataupun mungkin dalam tempoh 2 jam, tetapi berlaku sehingga masuk kepada 3 hari. Jadi ini menunjukkan pada intensiti ataupun kelebatan hujan yang masuk kepada kawasan yang agak kering, dan ditambah pula dengan peningkatan aras air laut tadi akan menyebabkan satu impak yang dipanggil sebagai impak banjir disebabkan oleh perubahan cuaca. Ini adalah asas utama. Yang kedua adalah kita tahu bahawa kebanyakan sistem saliran yang kita reka bentuk di peringkat kerajaan tempatan dan sebagainya yang kita menggunakan daripada standard yang sedia ada diperkenalkan di Malaysia, kita berdasarkan kepada standard 100 tahun yang kita reka bentuk bagi tujuan perparitan. Tetapi kemungkinan kita juga secara teknikalnya perlu membuat satu reka bentuk yang jauh lebih singkat, mungkin 50 tahun hingga ke 20 tahun dari segi reka bentuk. Jadi ini merujuk kepada salah satu adaptasi yang perlu dilakukan di peringkat kerajaan tempatan, terutamanya bagi mana-mana pembinaan baru dan juga mana-mana kawasan lembangan ataupun sistem saliran yang masih lagi mengguna pakai 100 tahun, reka bentuk 100 tahun. Menarik. Itu secara asas. Prof, kalau kita lihat trend bencana banjir dan juga bah yang melanda negara kita termasuk di beberapa buah negeri sebelum ini, rentetan dari itu kita saban tahun dah. Kalau sebelum ini kita melihat apabila berlakunya banjir, kita lebih berbentuk reaktif ataupun memberi perhatian kepada usaha menyelamat, rehabilitasi kepada kawasan bencana, lokaliti dan termasuk mangsa-mangsa banjir. Tetapi apabila dunia melihat bahawa dengan perubahan iklim dan juga perubahan cuaca yang ketara ini, dunia membentuk satu kerangka yang lebih holistik dan lebih proaktif, iaitu kerangka kerja sendai di bawah tindakan global untuk melihat bahawa cara kita melihat bencana ketika ini termasuklah apa yang berlaku di Eropah ketika ini, iaitu heat wave. Kalau kawasan di Australia kita lihat kebakaran hutan hampir saban tahun. Di London ataupun di United Kingdom tidak pernah suhu mencecah sekian-sekian darjah Celsius, sudah mencecah. Di Jerman banjir besar pada hujung tahun lalu. Masuk juga sekarang ini rakan-rakan kita di Pakistan dengan intensiti air yang begitu tinggi menyebabkan 1/3 ditenggelami air. Jadi kerangka Sendai membawa satu naratif bahawa mitigasi dan adaptasi adalah satu perkara pokok untuk mengurangkan impak bencana, adalah lebih baik berbanding kita bertindak balas apabila bencana sudah berlaku. Pandangan Prof? Betul. Kalau kita melihat kepada
Sendai Framework dipanggil sebagai salah satu yang diguna pakai selepas daripada bencana tahun 2011 yang mana melibatkan kepada beberapa bencana yang disebabkan oleh fenomena luar biasa yang berlaku. Jadi kalau kita melihat dari segi beberapa fasa yang kita melihat kepada pengurusan bencana yang ramai tidak mengguna pakai daripada kerangka yang sedia ada, iaitu dipanggil fasa pemulihan. So fasa pemulihan ini bermakna pada waktu ini kita sudah melihat apakah kebarangkalian yang akan berlaku dan jangkaan impak yang akan diterima bagi satu-satu lokaliti. Jadi dalam membina untuk kerangka yang mana ia akan membantu kepada proses perubahan dan pemulihan kepada sesuatu kawasan, paling penting adalah untuk melihat kepada bagaimana tahap kesiapsiagaan yang dilaksanakan selepas impak itu berlaku. Jadi bermakna apabila masuk kepada pusingan kedua, pusingan yang ketiga, sekurang-kurangnya impak ini telah dikurangkan sebanyak 20% hingga 30%. Impak yang kita tahu yang berlaku adalah berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan harta benda, dan paling penting adalah kepada infrastruktur yang kita laksanakan. Jadi kebanyakan apa tindak balas yang kita laksanakan di beberapa kawasan di Malaysia pada ketika ini adalah lebih kepada dasar sukarelawan, di mana kita memberikan bantuan makanan, kita memberikan bantuan semasa banjir berlaku dan sebagainya. Tetapi bagaimana bantuan dalam bentuk pemulihan yang boleh dilaksanakan kerana kita sudah ada data yang kita telah buat cerapan sejak daripada 20 hingga 30 tahun yang lepas, dan kita sudah memprediksi apa yang akan berlaku dalam 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Jadi fasa pemulihan pada saya adalah sangat penting sebab kita sudah ada program ramalan dan amaran banjir di mana melibatkan kepada beberapa objektif utama yang mana kita boleh membuat ramalan lebih awal dan juga kita boleh membuat hebahan lebih awal. Pada masa sekarang ni kemungkinan ianya berlaku seawal 2 hari. Mungkin kita akan boleh buat seawal 1 minggu ataupun 1 bulan daripada tarikh jangkaan bencana itu akan berlaku. Jadi ini akan meningkatkan kepada tahap kesiapsiagaan dan memberikan kepada beberapa agensi-agensi yang kita tugaskan, yang kita pastikan berlaku di peringkat pelaksanaan, di mana mereka boleh menjana satu sistem amaran dan hebahan yang boleh membantu bukan hanya kepada penduduk yang akan terjejas, tetapi kepada agensi yang akan memberikan bantuan, terutamanya bantuan-bantuan semasa banjir dan selepas daripada banjir ini berlaku. Jadi ini akan membantu kepada peranan untuk kita mendepani dan kita akan, yang paling penting pada pandangan saya adalah kerajaan setiap tahun dia terpaksa membelanjakan melebihi daripada 6 juta hingga 100 juta ringgit bagi memperbaiki hanya kerosakan yang akan berlaku. Jadi kalau sekiranya kita ada satu peruntukan yang kita khaskan, yang pernah saya cadangkan dan juga sedang dilaksanakan, iaitu satu dana khas yang kita letak di bawah satu tahap dana bencana bagi negara, ia akan membantu untuk pemulihan semula kepada infrastruktur yang tersedia ada sekarang. Jadi ia akan membantu untuk mengurangkan impak dan memberi nilai tambah lagi kepada pengurusan bencana di Malaysia. Dari Prof, kali dari ramalan dan juga cerapan Met Malaysia bahawa di pertengahan bulan ini akan berlaku peralihan monsun timur laut dan akan kelihatan hujan di sebelah petang hingga awal malam, ribut petir akan lebih kerap berlaku terutamanya di negeri pantai barat, di pedalaman Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak di bahagian barat dan tengah dan juga di barat Sabah. Dan risiko berlaku banjir kilat adalah tinggi di kawasan rendah di pantai barat Semenanjung. Jadi ini satu cerapan dan ramalan yang hampir, saya rasa satu cerapan yang spesifik. Dia tidak terlampau umum. Dia memberi kawasan-kawasan tertentu. Jadi apa yang perlu kita lakukan dengan ramalan sebegini supaya Met Malaysia tidak kesorangan bagi amaran ini? Betul. Saya bersetuju kerana dalam penilaian Jabatan Kaji Cuaca yang melibatkan kepada zon-zon tertentu ataupun dipanggil sebagai kawasan yang akan berisiko, sebenarnya dalam satu kaedah hidrologi kita telah pun melihat kepada satu tempat
zon dipanggil catchment. Kawasan yang akan melimpah dan akan menjadi sebagai satu zon yang akan menjadi bencana dipanggil sebagai banjir kilat. Jadi kalau diperolehi daripada data GIS ataupun satellite image yang kita telah buat dan kita telah pun memprediksi berapakah jumlah taburan hujan yang akan berlaku beserta dengan kawasan-kawasan dan masa yang akan berlaku, kita sudah memprediksi bahawa kemungkinan intensiti hujan akan menjadi dalam tempoh satu hari 200 hingga 300 mm. Jadi ini akan membantu kepada peringkat terutamanya di bahagian pengurusan daerah bencana dan juga bersama dengan kerajaan tempatan untuk melihat kepada manakah kawasan dipanggil aras untuk mengukur dari segi membuat mitigasi. Sebagai satu contoh, kalaulah kita ada satu kawasan tempat dari segi pusat pemindahan banjir yang jaraknya kemungkinan antara 5 hingga 10 kilometer daripada uh, zon banjir tadi. Jadi di situlah yang kita kena buat satu zoning berstruktur di mana kita telah pun memberikan garis panduan yang khusus kepada semua agensi-agensi yang berlaku di bawahnya, di mana di sinilah kawasan yang akan dipindahkan beberapa kumpulan-kumpulan yang berisiko. Kita pernah buat beberapa kajian sebelum ini di mana pada masa sekarang kita banyak bergerak kepada pusat-pusat pemindahan banjir yang bersifat kepada umum. Maksudnya bersifat kepada orang ramai, contohnya balai raya, sekolah dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah melihat kepada kawasan zon yang Ya. mana yang akan berlakunya impak itu tadi. Jadi ini yang kita perlukan daripada pihak kerajaan tempatan ataupun di peringkat pengurusan tempatan di mana mereka perlu mengkoordinasi mendapatkan data-data daripada Met Malaysia dan seterusnya terus meletakkan satu garis panduan. Garis panduan aras pertama dan aras kedua sehinggalah aras yang paling tinggi. Maksudnya aras paling tinggi adalah kawasan mana yang zon yang paling berisiko yang akan berlaku dan di situlah yang sepatutnya kita buat pemindahan di peringkat awal. Jadi bermakna ini akan membantu kepada proses kerja dan juga pelarasan dari segi bantuan-bantuan yang akan berlaku nanti. Prof, untuk hal ini, apa fungsi pegawai daerah seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahawa jawatan kuasa pengurusan bencana daerah akan diketuai kaptennya adalah pegawai daerah. Jadi pengalaman Prof dan rakan-rakan akademia berinteraksi di peringkat lokaliti, ada tak pengalaman pegawai daerah yang benar-benar proaktif dan tahu fungsi mereka dan seringkali update lah dengan semua pemegang taruh untuk meletakkan kesiapsiagaan yang tertinggi untuk daerah beliau? Betul. Saya boleh bagi satu contoh terutama di Johor. Johor di satu tempat yang pernah kita alami kejadian banjir yang paling besar yang pernah melanda negara pada tahun 2014. Jadi pada waktu itu kita tahu di kawasan Kota Tinggi dan saya dapati antara pernah kami membuat perbincangan dan kami juga pernah membuat misi bantuan ke Kota Tinggi. Kami dapati antara koordinasi yang terbaik yang pernah dilaksanakan di peringkat kerajaan tempatan. Jadi kerana ini di pelarasan di peringkat pusat dan juga negeri terutamanya, saya dapati pegawai daerah yang diletakkan di sana, mereka berfungsi menjadi sebagai kumpulan pertama yang bersama dengan beberapa agensi-agensi, sama ada agensi kerajaan tempatan ataupun agensi persekutuan. Ya. Jadi mereka menggerakkan peranan mereka dengan meletakkan beberapa mitigasi awal di peringkat contohnya macam kita boleh katakan di pusat pemindahan banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah menyelenggara dan menyelia kemudahan-kemudahan bantuan yang akan dilaksanakan. Jadi ini akan membantu kepada pelarasan apabila berlakunya banjir. Dalam proses pengaktifan di peringkat lokasi bencana, kadang-kadang kita tidak juga dapat mengatakan bahawa ianya akan 100% ataupun 100% Yap. berlaku di lokasi yang dilaksanakan. Mm-mm. Tetapi mungkin dia berlaku di beberapa kawasan yang tidak dijangka. Mhm. Jadi kawasan yang tidak dijangka ini yang pengalaman kami adalah di mana saya dapati
di jabatan ataupun pegawai daerah sendiri bersama dengan beberapa kumpulan staf yang mereka telah latih, Hmm. mereka telah pun mempunyai pengalaman, Ya. maka mereka ini dapat gerakkan beberapa kumpulan-kumpulan yang terlatih di peringkat agensi yang lain. Mhm. Jadi yang ini yang kita dapati antara perkara yang saya tekankan juga dan saya dapati yang sangat menarik untuk kita juga siap siaga di sini adalah memberi bentuk latihan yang sesuai dan sepadan dengan apa bentuk bantuan yang sepatutnya dilaksanakan di peringkat bencana, di peringkat lokaliti yang mengalami bencana seperti banjir. Jadi contohnya macam kita ada JPAM, kita ada bomber, kita ada pasukan penyelamat, kita juga ada beberapa kumpulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. So mereka ini perlu diberikan sedikit proses dari segi apakah bentuk latihan yang perlu mereka laksanakan, yang mana melibatkan kepada mungkin kelas pertama, kelas kedua dan kelas tiga. Masuk kelas ketiga sehingga kelas yang paling berisiko. Hmm. Jadi yang ini yang kita kena buat. Selain daripada kita meminta, sebab saya melihat juga di peringkat sukarelawan yang kita bentuk di peringkat negara, sepatutnya ianya sudah pun direalisasikan sebagai satu angka yang kita kena tambah. Bukan hanya 13,000 saja yang kita nakkan sukarelawan ini mempunyai latihan yang mencukupi, tapi melebihi daripada apa yang kita boleh tawarkan sekarang. Okey, dari aspek kejuruteraan bencana. Kerana seringkali apabila berlakunya bencana, kita lihat seringkali diangkat alasannya longkang tersumbat, sungai terlampau cetek, pam yang dipatutnya dapat mengeluarkan air cepat di tempat-tempat ada pam air itu tak berfungsi, rosak. Jadi ini juga antara perkara yang perlu menjadi lumrah dah. Tidak boleh dah jadikan alasan tidak ada penyelenggaraan maintenance, sungai kecil sangat, sedimen penuh, muara cetek, kalau air pasang besar, air tak boleh keluar dan sebagainya. Kalau di Seri Muda itu, pam yang sepatutnya berfungsi di tempat yang sepatutnya satu je berfungsi, dua tak berfungsi. Jadi alasan-alasan ini wajar ke kita dengar lagi, Prof? Okey, pengalaman kami seperti mana yang kita pernah terlibat dalam tahun lepas ujung tahun lepas, di mana kita dapati berlakunya fenomena seperti kepala air. Kemudian juga berlaku daripada limpahan yang menyebabkan daripada fenomena air laut pasang besar. Betul, ya. Ini adalah antara perkara yang memang kita sudah ada data, Ya. memang kita sudah ada melihat perkara ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bahawa fenomena limpahan air telah berlaku sehingga kejauhannya sehingga 5 kilometer. Mhm. Maksudnya jauh daripada muara sungai. Betul. Jadi bermakna secara tidak langsung ia mempengaruhi kepada limpahan air sungai. Dan kebanyakan daripada negara-negara maju, apabila mereka melihat kepada perkara ini, mereka sebab itu saya sebutkan tadi dari segi pemulihan, di mana fasa pemulihan ini, di mana kerajaan ataupun mana-mana agensi yang bertanggungjawab perlu membina satu rangkaian dari segi kolam takungan yang mana boleh membuat pemindahan air, seperti mana yang kita pernah lihat waktu masa di Kuala Muda ataupun di Shah Alam ataupun di Selangor, yang mana kita cuba untuk memindahkannya, terpaksa menebuk terusan dan sebagainya untuk memastikan air boleh dilaraskan. Cuma isu kita adalah kemungkinan kita tidak ada kesepakatan, sinergi, seperti mana yang saya sebutkan tadi, zon yang berisiko tadi yang begitu tinggi dari segi risiko banjir, sepatutnya apabila kita airi, kita kena pastikan bahawa ianya tidak mempunyai impak susulan kepada kawasan yang sepatutnya tidak berlakunya banjir. Jadi sebab itu kita mencadangkan supaya adanya sistem takungan sementara yang boleh dibuat dan dialirkan, dan mana-mana kolam takungan yang masih ada dan masih wujud, sepatutnya pada waktu hujan ini sepatutnya sudah perlu dilepaskan air Mhm. secara beransur-ansur, bukan Ya. menunggu hujan sampai baru kita lepaskan air. Jadi pada saya garis panduan ini perlu ada dan perlu diberikan kepada kalau dalam kes daerah, kita pergi kepada pegawai daerah untuk mengkoordinasikan bersama dengan agensi yang lain. Prof, kalau kita lihat manual saliran mesra alam ni, kita dah berdekat lah, kalau saya pernah terlibat secara langsung dengan kajian-kajian ini dan juga diskusi di studio, bahawa penempatan ataupun kawasan pembangunan itu perlu dibina kawasan saliran yang mesra alam, yang boleh menyerap air cepat apabila hujan tinggi misalnya, kerana kita tahu pembangunan menyebabkan kita lebih banyak membina konkrit, surface yang hard ataupun yang keras, menyebabkan air itu mengalir laju dan kapasitinya tinggi ke longkang
ataupun saliran yang sedia ada di kawasan lokaliti tersebut, apatah lagi di kawasan perbandaran. Adakah ini juga perlu kita lihat, revise semula cara kita membina saliran, membina sungai, kerana kita lebih suka benda yang keras, benda yang surface yang tidak bersemak dan sebagainya. Tetapi bila air yang deras ini keluar daripada kawasan-kawasan lokaliti, terutamanya di bandar, maka mereka akan jadi banjir kilat yang segera dan cepat menenggelamkan apa juga ada di keliling itu. Betul. Saya bersetuju. Manual saliran air yang sedang kita laksanakan yang ada beberapa pindaan, pada saya tidak ada masalah sebab manual saliran ini sebenarnya melibatkan kepada air larian Ya. permukaan di peringkat kawasan pembangunan tadi. Yang kita tidak ada sekarang adalah bagaimana kita mengadaptasi daripada perubahan cuaca. Jadi yang ini yang perlu dimasukkan dalam reka bentuk baru, yang mana ianya kemungkinan perlu dilaksanakan sebab kita kena lihat secara ekonomikalnya juga. Ya. Bermakna kalau sekiranya kita melaksanakan untuk keseluruhan projek pembangunan, maka akan berlaku peningkatan kos. Contohnya macam kita tahu bahawa di kawasan bandar memang mereka banyak menggunakan sistem-sistem saliran yang menggunakan konkrit tadi, yang disebut sebagai sangat keras dari segi untuk pengaliran air dan sebagainya. Di negara-negara maju, kebanyakan sistem saliran mereka bersambung dengan satu sistem pembentungan Ya. di bawah tanah, Ya. di mana mereka mempunyai satu takungan dan mengalirkan dia ke satu lokasi yang lebih jauh dan akhirnya masuk ke dalam laut dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai perbelanjaan yang begitu besar untuk mereka melaksanakan dari segi sistem takungan ini tadi. Jadi untuk Malaysia, pada pandangan saya, aspek kejuruteraan yang perlu ditekankan di sini adalah memasukkan input baru Ya. daripada air larian ribut yang mana pada lokaliti ataupun zon yang berisiko sahaja. Mana-mana zon yang kurang berisiko sebagainya, kita masih lagi menggunakan manual sedia ada. Ya. Manual sedia ada yang kita boleh gunakan bagi tujuan perancangan pembinaan tempatan. Tetapi bagi kawasan yang berisiko dan juga kita juga sudah memprediksi kawasan-kawasan tertentu, yang ini yang perlu diberikan perhatian. Jadi perhatian yang perlu diberi di sini, dia hanya akan membantu pelaksanaan ini lebih berkesan sekiranya seperti mana yang Tuan Haji Nazri sebut tadi, bahawa masalah sampah, masalah kelodak sepatutnya bukan lagi satu isu yang perlu dijadikan sebagai alasan. Kerana kita sudah ada banyak mekanisme Yap. pengumpulan ini tadi Mm-mm. dan juga pemantauan, penyelenggaraan yang perlu dibuat di peringkat agensi tempatan. Jadi bermakna bukan tunggu hujan nak sampai baru kita buat tindakan, tetapi kita membuat di fasa pemulihan tadi adalah dekat mana kawasan yang perlu kita laksanakan pada peringkat awal sebelum musim tengkujuh. Sekarang ni kita baru bulan 9 nak masuk kepada bulan 10 dan dikatakan bahawa untuk kawasan-kawasan seperti Johor dan sebagainya, mereka akan mula mengalami masalah ini di peringkat hujung tahun sehingga awal tahun 2023. Jadi bermakna daripada tempoh ini ada masa Yap. kepada agensi Okey. kerajaan untuk bersedia. Terima kasih Prof. Prof. Insinyur Dr. Muhammad Fadil Muhammadin, kita bercerita tentang kesiapsiagaan komuniti berasaskan data dan juga sains menghadapi bencana, apatah lagi yang kita rujuk pada perbincangan ini adalah bencana banjir saban tahun yang kita alami pada hujung tahun, peralihan monsun timur laut dan juga ketika masuk saja monsun timur laut. Terima kasih Prof atas input yang diberikan, menarik. Kami akan terus membuat susulan daripada perbincangan ini dan terus bersama kami di Agenda Awani dan juga di astroawani.com. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.